Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kepada Aina dan juga Rizal. Saya tak silap. Rizal. Selamat datang kepada dua orang. Walaupun awak berdua seperti biasa, saya masih lagi akan teruskan pengajaran saya yang mana saya akan record dan saya akan postkan dalam saya punya channel Telegram dan juga channel YouTube untuk kita rujuk balik semula bersama-sama untuk kita belajar balik semula. Terutama sekali untuk rakan-rakan yang tidak dapat masuk kelas pada hari ini. Jadi jangan lupa subscribe channel saya, Telegram Cikgu Isa Kanada ataupun YouTube Cikgu Isa Kanada. Untuk hari ini cikgu akan tunjukkan satu bab baru. Kita akan tengok masuk ke satu bab baru setelah kita dah habis bab yang ketujuh iaitu graf laju masa. Kita masuk kepada bab 8 iaitu surat sukatan serakan data tidak terkumpul. Sukatan serakan data tidak terkumpul. Topik ini senang. Topik ini topik yang sangat senang dan topik yang sangat seronok untuk kita pelajari lah. Baik. Cikgu tunjukkan yang ini daripada buku teks. Sama saja, jadi awak ada buku teks nanti awak boleh buka saja buku teks tu. Dan hari ini sikit saja cikgu hanya tunjukkan pengenalan ini sahaja. Pengenalan ini sahaja, kita belum lagi masuk kepada data yang kita kena susun dan sebagainya, belum lagi. Kita tengok pada pengenalannya sahaja. Apa yang kita akan pelajari dalam topik ini ialah yang pertama serakan dan yang kedua sukatan serakan. Kita akan pelajari dua perkara tapi kita tengok dahulu. Ini contohnya adalah satu data. Ini contoh satu data. Ini contoh satu data yang mana pada 2017 kita ada sukan C. Sukan C, dan ini menunjukkan bahawa satu data ataupun jumlah pungutan pingat yang dicapai. Jadi ini adalah data. Ini adalah data. Emas, perak, gangsa, semua ini semua adalah data. Berapa bilangan dan sebagainya. Baik, kita cuba masuk kepada yang pertama. Kita tengok dahulu untuk serakan. Apa yang dimaksudkan dengan serakan? Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Dia adalah statistik. Disebut statistik ni memang seronok sebenarnya statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara menilai dalam suatu set data yang ditabur. Serakan ialah data kecil jika set itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Sukatan serakan ialah data kuantitatif seperti julat antara kuartil, varian dan juga sistem piawai. Jadi untuk makluman awak, tingkatan 4 awak belajar sukatan dan juga serakan data tidak terkumpul. Tetapi untuk data terkumpul, untuk tingkatan 5 nanti awak akan belajar benda yang sama juga tetapi untuk data yang terkumpul. Selamat datang pada Husna. Baik, jadi cikgu teruskan sahaja kepada yang bawah. Cikgu teruskan sahaja kepada yang bawah. Kita tengok contoh yang pertama, contoh satu. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Jadual menunjukkan jisim bagi 20 orang murid. Baik. Jisim dalam kilogram 20 orang murid. Maksudnya ini data. Ada 20 data. Kalau kita tengok 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka ada 20 data. Ada 20 data. Nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Yang B, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Kita tengok yang A dahulu. Dia tunjukkan jisim dalam kilogram. Jisim ni maksudnya berat lah. Dalam kilogram bagi murid ini. Dia kata nyatakan beza jisim bagi murid-murid ini. Kita nak tahu berapa bezanya. Caranya ialah kita akan ambil jisim yang terbesar dan juga jisim yang terkecil. Sebab kita nak beza berapa bezanya. Jadi daripada data ini, kita pun akan cari jisim yang terbesar. Kalau kata nak cara yang paling mudah ialah seperti biasalah kita susun data daripada terendah kepada yang tertinggi. Kita susun daripada rendah kepada yang tertinggi. Jadi bila kita tengok kat sini,
dalam banyak ni data yang terendah adalah 47. Tentunya ada lagi beberapa data sehinggalah data yang terbesar iaitu 79. Jadi kita tengok jisim terbesar adalah 79, jisim terkecil adalah 47. Maka beza jisim, bila kita sebut beza, kita akan gunakan operasi tolak. 79 kg tolak dengan 47, maka kita dapat 32 kg. Itu beza jisim. Jisim besar ataupun nilai terbesar tolak nilai yang terkecil. Okay, nilai terbesar tolak dengan nilai yang terkecil untuk kita dapatkan beza jisim. Okay, baik. Seterusnya, kita tengok yang B. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang. Okay, plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Yang ini dia tunjukkan data dalam bentuk plot, titik plot. Okey, apa maksudkan titik plot ini? Maksudnya di sini ialah pada kuantiti ini berapa bilangan serangga yang ada. Okey, senang ceritanya kalau daripada plot titik ni cikgu tukarkan kepada bentuk jadual atas ni, data macam ni pun boleh, kita boleh guna. Cuma cikgu besarkan untuk cikgu tunjukkan bila dia menggunakan data ini. Kita tengok kena besarkan supaya boleh tunjukkan pada awak benda ni. Okey. Okay, cuba tengok ni. Cuba tengok. Dekat sini berapa? Sini nilainya 3. Dekat sini 3.1. Okay, maka kat sini 3.1. Tak nampak pula sebab besar sangat. Okay, itu besarkan sikit. 3.1. Dekat sini, okay, yang ini 3.9. Yang ini 4.1. Dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka sini 4.5. 0.6, 0.7, 0.8. Sini 4.8. Sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5.5. Kita kena kira setiap satu ni. Okey. Dekat sini 1, 2, 3. Jadi 6.3. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sini 6.8. Jadi kalau kita tengok data dekat sini, okay, kalau kita tengok data ni, kalau kita tukarkan kepada data serakannya, kita ada 3.1, kemudian 3.9, kemudian kita ada 4.1. 4.1 ni ada berapa? Dia berulang sebanyak 2 kali. Jadi 4.1. Itu maksud dia. Seterusnya 4.5, okay, 4.8, 4.8 sebab dia ada 2 kali. Seterusnya 5.5, 5.5, 6.3, 6.3, 6.8, 6.8, 6.8. Okay, jadi kita dapati kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 14. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kita tertinggal satu iaitu 5. Okay, jadi ada 5.0. Jadi ada 15 data. Okay, daripada data-data ini kita tengok soalannya. Apa soalan yang dia nak? Okay. Soalannya, Rajah menunjukkan plot bagi panjang sampel ni. Okay. Nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Sampel serangga terpanjang ialah yang paling besar sekali iaitu 6.8. Sampel yang paling kecil adalah panjangnya 3.1. Okay. Maka 6.8 tolak 3.1 kita dapat 3.7. Okay, itu sampel. Maksudnya daripada bentuk jadual macam ini, data macam ni pun kita boleh baca, dan dalam bentuk plot ini pun kita boleh baca. Maksudnya kita boleh keluarkan data ni. Okay, dan semua ini nanti kita boleh rumuskan, kita boleh lukis dalam bentuk jadual. Okay, kita boleh buat dia dalam bentuk jadual. Okay, baik. Itu yang pertama. Okay, yang pertama, maksudnya cara nak baca data, okay, macam mana kita nak tengok beza, okay, dan bila kita sebut beza, maka kita akan gunakan operasi tolak. Okay, jadi untuk yang ini, nanti
cikgu nak awak buat praktiskan diri 8.1 seperti biasa. Nanti cikgu akan masukkan dalam group latihan ni cikgu akan bagi tahu. Okey, jadi boleh buatlah 1, 2 dan 3 sebab sini senang je kan. Okey. Kalau kat sini kalau kita jawab satu soalan kat sini, kita ambillah satu soalan kita jawab kat sini satu. Okey. Satu kajian tentang takat didih dan darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia yang telah dijalankan. Hasil syaratan seperti bawah. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Yang mana suhu terendah? Kita susun lah. Okey. Kita tengok. Yang terendah adalah 6. Okey. Suhu terendah adalah 60 darjah Celsius. Okey. Ada lagi? Oh, ada. Okey. Tengok. Ada bukan 60, iaitu 45. Kita ada lagi yang rendah, 45. Jadi 45 darjah Celsius. Suhu yang tertinggi, cuba tengok. 150, okey. Ada yang lebih besar daripada 150? Tak ada. Jadi suhu tertinggi adalah 150 darjah Celsius. Okey, kita dapat suhu terendah dan suhu tinggi. Beza antara suhu tertinggi yang terendah jadi 150 tolak 45 darjah Celsius bersamaan dengan kita tengok 150 tolak 45 kita dapat 105. Tapi yalah kalau kita tak ingat je nak mengira kan, kita pun guna kalkulator kan. Dah ada kalkulator tak nak guna. Kufur ingat pula kan. Okey, kira 150 tolak 45, maka kita dapat 105. Jadi 105 darjah Celsius. Boleh faham yang tu? Boleh faham? Riza dengan Aina? Tadi saya rasa Usna ada masuk kan? Mungkin kita keluar balik semula. Okey, baik. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Okey, seterusnya. Cikgu nak tunjuk yang kedua. Okey, ada perkara yang kedua. Macam mana kita nak menukarkan dia. Okey, ini contoh dia. Okey, daripada 36 data kita tukarkan ke dalam bentuk jadual. Yang inilah yang tadi kita ada bentuk macam ni, kita plot. Sekarang ini daripada ini kita tukarkan ke dalam bentuk jadual. Sebab apa? Kita nak plot. Okey, kita nak plot. Okey, jadi kena tahulah ni. Okey, contohnya tengok sini. Kita ada 36 orang murid, kita ada semua data. Okey, kita ada semua data. Jadi, kita pun tukarkan dia. Okey, kita ambil contoh yang ni. Okey, ada banyak cara nak buat sebenarnya. Okey, kita tengok. Plot titik ialah carta statistik mengenai titik-titik yang diplot menggunakan skala seragam. Okey, setiap titik mewakili satu cerapan. Data berikut menunjukkan skor yang diperolehi oleh 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, 20 orang murid dalam kuis biologi. Jadi kita nak plotkan titiknya. Okey, kita boleh keluarkan dahulu bentuk ini ataupun kita terus plot. Tak ada masalah, mana-mana sahaja. Okey, jadi caranya ialah kita akan buat menggunakan skor ni. Okey, yang ini jaraknya kita akan ambil setiap satu jarak ini bergantung kepada skala dia. Okey, bergantung kepada skala. Kalau kita gunakan kata graf dekat sini, setiap satu nilai ini, kalau di sini dia disebabkan nilainya adalah tidak ada nilai perpuluhan dekat sini, maka kita boleh gunakan setiap satu ni, skala ni, setiap satu ni kita gunakan dengan beza 1 unit. Maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau kita ada perpuluhan, maka kita kena guna macam ni. Okey, kita tengok ini. Yang ni. Bila ada perpuluhan, maka kita ambil dengan skala yang lain. Kita besarkan sikit. Okey, ini dia. Jadi, kita pun plot. Okey, kita pun plot ini. Okey, yang pertama nilai sifar. Okey, kita plot nilai sifar. Ini skalanya sifar. Seterusnya 2, kita plot pada 2. 4, kita plot pada 4. 7, kita plot pada 7. 6, kita plot pada 6. 0, kita ada, tadi dah ada, kita naikkan satu lagi. Plot. Maksudnya dekat sini 0 ada 2 data. 5,
8, 4. Okey, tepuk ke atas. 1, 2, 3. Okey, 7. 7 ada 2 kali. Tepuk 2 kali 7. 3. Kita jumpa lagi sekali 3. 5. Kita jumpa satu lagi 5. 6. Okey. 7. Tepuk lagi 7. 8 dan 3. Okey, maka kita dah berjaya plotkan data. Okey, yang bawah ni garis seperti biasa je lah. Setiap satu kotak ni nilainya adalah 1. Tapi kalau dia ada titik pucuhan, kita jarakkan lagi. Sebab dekat sini dia, di sini bila kita buat hanya jarak macam ni, maka kat sini 0.2. Okey. Kalau kata kita ada nilai 0.1, maka kita kena gunakan 10 kotak lah. Okay, kita akan buat 10 kotak. Okey. Daripada plot data, cerapan paling tinggi ialah 8. Ini adalah data paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah nilai 0. Okey. Dan murid yang paling banyak mendapat skor ialah 7. Okey, daripada sini kita dah boleh nampak. Oh, maksudnya kekerapan dekat sini. Ini kita namakan kekerapan. Okey, kekerapan yang paling tinggi ialah 7. Okey, kekerapan maksudnya berapa kali berulang? 7 kali kat situ. Okey, nombor 7 iaitu sebanyak 4. Okey, skor 7 sebanyak 4 orang yang dapat. Okey, baik. Seterusnya, okey. Kalau kita tengok yang ini, contoh yang kedua. Ini dia bagi dua data. Bagaimana kalau dalam bentuk dua data. Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains. Okey, kita tengok dia kata satu kuis matematik, satu lagi adalah kuis sains. Okey, kita gunakan dua warna. Satu kuis matematik dan kuis sains daripada SMK Bestari sempena dengan Minggu Sains dan Matematik. Berapa ramai muridnya? 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okey, dan ditunjukkan dua jenis plot data. Yang pertama ialah kuis matematik. Ini skor untuk kuis matematik. Dan satu lagi adalah skor untuk kuis sains. Yang atas ni adalah skor untuk kuis sains. Kalau kita kira semua ni, maksudnya kita dapati bahawa semuanya ada 20 datang. Okey, kita ada 20 datang. Okey, baik. Seterusnya, okay. Data manakah yang mempunyai menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Macam mana kita nak tentukan serakan yang lebih besar? Mudah sahaja. Kita akan tengok berapakah skornya kat sini. Berapa bilangan? Kalau kita tengok 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dekat sini ada 8. 8 skor lah. Okey, 8 skor saya tu 8 skor. Okey, maksudnya di sini dia adalah serakannya. Taburannya dia berubah. Okey, ada 8. Dekat sini 1 2 3 4 5 6 7. Dekat sini hanya ada 7 skor. Okey, 7 skor yang diperoleh iaitu 9, 10 sehingga 15. Dekat sini daripada 8 sehingga 15. Jadi, yang manakah yang lebih besar? Kalau kita tengok, kuis sains adalah lebih besar sebab dia mempunyai data cerapan yang lebih besar. Itu yang dimaksudkan. Dia mempunyai data cerapan yang lebih besar. Okey, baik. Soalan B, kuis manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Macam mana nak tahu beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, kita tengok. Yang ini beza cerapan 15 tolak dengan 8. Jadi 15 tolak 8 kita dapat apa? 7. Kat sini 15 tolak dengan 9. 15 tolak dengan 9 kita dapat apa? Dapat apa ni? 15 tolak 9. Siapa boleh jawab? Dapat apa? Dapat. Okey. Maka kita dapati bahawa beza cerapan yang tinggi ialah sains iaitu 7. Okey. Skor kuis matematik lebih baik C. Antara skor sains dan matematik macam manakah lebih baik? Okey. Skor yang lebih baik adalah skor matematik. Sebab apa dia kata skor matematik? Sebab cerapannya tertumpu pada sebelah kanan. Senang ceritanya kalau kita lihat dekat sini
Ini dari segi bentuk data. Taburannya dia lebih ramai yang mendapat markah yang lebih besar. Kalau kita tengok pada yang sign ini, 8, 9, 10 ni dah ramai dah kat situ. Okay, tapi dekat sini bermula daripada 11, 12 hingga 15 dia jadi lebih ramai. Sebab dia tertumpu pada sebelah kanan. Okay, itu cara kita nak melihat data. Okey, baik. Jadi untuk yang ini, okey, untuk yang ini cikgu nak awak buat praktis kendiri 8.1B. Okey. Yang ini kita kena lukis dulu plot-plotnya. Okey, kena buat samalah. Maksudnya dekat sini kita kena buat plot ni. Dia bermula daripada data mana? Data kecil ni data yang mana? Okey. Kalau saya cara nak mudahnya awak buat dalam awak groupingkan dulu lah. Buat group dulu. Okay, maksudnya tengok data mana yang paling besar, data mana yang paling kecil. Okay, contoh katakanlah kat sini yang paling kecil nombornya ialah 41. Okay, ada lagi tak? Okay, jadi awak mulakan dengan kosong, terus buat 41. Okay, 42. Okay, 43, 44, sehinggalah berapa ni? Sehinggalah 80 lebih. Oh, tu, kalau ikut sini besar ni, panjang lah sikit awak punya ni. Okay, dia suruh lukiskan plot. Okay, yang ni awak boleh rujuk macam ni nak lukis plot ni, boleh rujuk kat sini balik semula. Nampak? Okay, daripada sini. Jadi boleh nampak macam mana kita nak ni. Nak suruh lukis plot-plot daun dan sebagainya. Okay. Jadi kena hati-hati lah ni kena buat betul-betul sebab data ni dia bagi data kecil. Ini nombor daripada nombor berapa je ni dia bagi. Jadi yang ni kena buat hati-hati. Kumpulkan data senang, boleh juga kumpulkan data. Yang ini sebab dia dalam kilogram. Okay, kumpulkanlah. Cuba tengok yang mana lebih baik. Okay, yang ini sebab dia bagi data yang kecil. Data kecil lebih mudah kan, lebih mudah untuk data kecil. Okey, baik. Nanti awak kena buat lain tu. Dia tidaklah besar sangat ni. Okey, jadi ingat buatlah praktis sendiri 8.1A dan juga 8.1B. Nanti cikgu akan postkan dalam. Okey, setakat ni boleh faham? Faham. Okey, simple je kan yang ni kan, nak plot data je. Nak buat ni, nak tengok dan nak plot data sahaja. Okey, sekadar nak plot data. Okey, sebab selepas daripada sini barulah kita akan buat serakan. Serakan ni yang inilah. Sebab kita akan lihat julat. Okey, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dia sebenarnya simple je. Okey, bendanya sama saja. Okey, benda sama je. Cuma dia ada julat, apa itu julat, apa itu kuartil dan sebagainya. Okey, jadi kita nak awak buat dahulu kedua-dua ini. Okey, boleh? Okay, boleh Aina? Boleh Rizal? Okay, kalau tidak ada masalah, okay, nanti cikgu akan postkan dalam grup latihan yang perlu kita buat ini untuk ingatkan balik semula dan untuk selepas ini, kalau kata nak rujuk, boleh rujuk balik semula. Okay, boleh rujuk balik semula video ni untuk tengok macam mana cara nak buat kalau kata tak faham baca daripada buku teks. Okey, kalau tengok sini data ada berapa ni? Kita kira data ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5 ada 40 data. Macam dah besar sangat. Okey, ada 40 data. Ada 40 data kat sini. Ada 40 data. Besarlah sikit datanya ni. Yang ini bawah ni sikit je, 25 je. Yang ini 20 saja. Okey.
Saya rasa kalau dekat sini, kalau ikut nak buat selang kelas, boleh lah. Tak apa, awak buat dulu yang ni. Nanti tunjukkan pada cikgu Nanti cikgu akan bagi tahu. Sebab cikgu pun belum buat lagi. Jadi tak boleh lah nak bagi tahu macam mana ni. Sebab data kat sini, data paling kecil adalah 41. Data yang paling besar adalah 80 lebih. 86. Ada 90 lebih tak 86 data kat sini. 86. Okey. Bila kita nak buat nanti tu, kalau kita nak buat macam ni, dia akan jadi 40 data kan. Mungkin kita akan tengok lah 41. Lepas tu dia boleh pergi ke berapa nombor yang ada. Kita cuba gunakan skala dia lah. Mungkin 41, 43 atau 41, 45 terus ke macam mana ke. Depends pada keadaan. Ataupun satu cara lagi, kita boleh kalau yang ini kita boleh buat daripada kertas graf. Okay. Yang ini kita kena buat juga, tapi buat pada kertas graf ni buat macam ni. Okay, cikgu tunjukkan sebelum kita habis ni, cikgu tunjukkan dulu. Pada kertas graf ini awak buat macam ni. Yang data 40 semua tu, okay, awak buat macam ni. Kat sini penulisannya, ini skor kan, skor. Okay, bermula daripada sini nilai 40. Okey, sini nilai 40. Awak nampak tak? Setiap satu kotak ni, maksudnya dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dekat sini akan jadi 50 terus. Okey, 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka sini akan jadi 60. Bila data 41, maka awak titik sini 41, awak titikkan pada nilai 41. Okey, contohnya dekat, saya ambil yang kat sini contoh okey, 41. Kalau 42 dekat sini, 42 dekat sini. Okay. Katakanlah 42 tidak ada. Kalau 42 tidak ada, yang ada 45. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 45 duduk kat sini. Okay. Bila uploadkan tu, pastikan dia punya jarak ni sama. Kalau kat sini awak ambil 2 kotak, maka kata 41 ada lagi 2 kotak. Maka awak ambil 1, 2, sini. Tiba-tiba 50 ada data. 50 ni ada lagi data. Ada lagi data. Jadi jarakkan dia dengan skala yang sama. Faham? Boleh? Jadi buat macam tu. Jadi tidaklah besar data awak ni. Kalau awak buat 40, 41 kat sini, 42 kat sini, besar. Sebab dia tidak bagi data 40.1. Dia bagi 40, 41. Jadi ambil siap yang kecil. Okey, faham itu cara nak buat dia. Walaupun datanya 80, tetapi kita boleh kecilkan skala. Kita tengok skala yang sesuai. Okey, baik. Jadi dekat luar pun dah bunyi orang macam rumput dah. Dah mengganggu. Okey, jadi cikgu rasa setakat itu saja. Cikgu berhenti dahulu dan cikgu harap awak boleh buat latihan 8.1A dan juga 8.1. Nanti cikgu akan postkan dalam grup. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Riza dan juga Aina atas perhatian yang awak berikan dan juga harap awak boleh faham. Boleh kan? Tak ada masalah tak? Simple Okey, Aina dan Riza boleh? Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kepada awak berdua dan juga kepada Husna tadi ada masuk. Okey, jadi jangan lupa untuk siapkan latihan dan lepas ni jangan lupa masukkan juga awak punya kehadiran dalam grup. Nanti saya akan post dan akhir sekali maklumkan juga pada kawan-kawan yang tidak hadir untuk tengok balik semula video ni dalam channel Telegram saya dan juga channel YouTube iaitu Cikgu Isa Kampung. So terima kasih banyak-banyak. Okay, kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya pada hari Rabu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sama-sama Cik Kak. Sama Ina.